Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam pengakap. Saya Farahina Nadia binti Ahmad Sulaiman yang memegang nombor matrik di 2019-1088-234. Dalam video ini, saya akan membentangkan dan mempersembahkan kepada anda mengenai 4 perkara, iaitu menyanyikan lagu pengakap, melafazkan persetiaan pengakap, membacakan undang-undang pengakap, dan seterusnya akan mendemonstrasikan 6 asas ikatan dan simpulan yang terdapat di dalam pengakap. Kami pengakap Malaysia harapan, nusa dan bangsa berikrar setia pada pertiwi tercinta, melatih generasi muda menjadi insan yang berguna, persetiaan pengakap terus dipegang bersama, menolong orang setiap masa, menabur bakti di mana sahaja demi Tuhan, Raja dan negara, berbudi bersaudara, taat menurut perintah. Kami bangga junjung cita-cita pengakap Malaysia. Kami bangga junjung cita-cita pengakap Malaysia. Persetiaan pengakap. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut Undang-Undang Pengakap. Undang-Undang Pengakap dipercayai, taat berguna, bersaudara berbudi, kasihkan binatang menurut perintah, tabah hati berjimat, suci fikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Itulah antara bacaan Undang-Undang Pengakap. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan kepada bahagian ikatan dan simpulan. Baiklah, sebelum saya meneruskan kepada demonstrasi, izinkan saya terlebih dahulu menerangkan kenapa kita perlu menggunakan ikatan dan simpulan ini. Mudah saja, ikatan dan simpulan dapat dibahagikan kepada beberapa penggunaannya, seperti untuk mendaki, kehidupan seharian, memancing, untuk seni, untuk kegiatan berpengakap, mencari dan menyelamat, serta untuk bidang perkapalan dan sebagainya. Baiklah, untuk ikatan yang pertama atau simpulan yang pertama dikenali sebagai simpulan buku sila. Ikatan ini bertujuan untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besar. Suatu simpulan yang tegap dan tidak mudah lucut. Ia digunakan untuk mengikat benda-benda kecil seperti mengikat layar kapal, bungkusan, mematikan simpulan pada aduh dan mengikat kemah yang dilipat. Simpulan dan ikatan yang pertama, saya akan menunjukkan buku sila. Kanan di atas kiri pusing, kiri di atas kanan pusing. Okey, dah cantik macam ni. Okey, cara untuk meleraikan, kita buat seperti ini dan tarik. Okey, selesai untuk buku sila. Simpulan bunga getil.
Untuk ikatan dan simpulan ini, ia bertujuan untuk menyambungkan dua utas tali yang tidak sama besar atau tali yang berlainan jenisnya. Digunakan untuk menyambungkan tali penarik bendera ke tali di penghujung bendera di dalam flag brake. Geti. Bunga geti, cara dia, tali yang besar, kita bayangkan ini adalah tali yang besar. Okey. Kita masukkan tali yang kecil, kita bayangkan ini tali yang kecil, masuk ke bawah. Okey. Lepas tu pusing dan masuk balik ikut atas. Macam ni. Dan tarik. Okey, ini adalah bunga geti. Okey. Seterusnya, untuk ikatan mano atau simpul mano, ikatan ini digunakan untuk mengikat tali pada kayu balak, tiang atau pancang. Ia berfungsi sebagai permulaan dan penamat atau untuk mematikan ikatan seraya, ikatan silang gunting, ikatan lantai, ikatan silang, nombor 8 dan sebagainya. Ikatan ini juga digunakan untuk membuat gadget, iaitu permulaan bagi ikatan-ikatan yang telah disebutkan di atas tadi. Okay, kita bayangkan ini adalah tali. Maafkan saya, ini adalah batang kayu. Kita bayangkan dia batang kayu. Okey, kita buat seperti ini. Tegakkan. Okey, cara dia senang je. Okey, kita buat seperti ini. Kita silangkan. Okey, dah kita silangkan. Kemudian tali di sebelah kanan saya ni pusing ikut bahagian bawah. Kemudian kita selit di bahagian kanan. Okey, selit di bahagian kanan dan ikat. Okey, dah siap. Simple mano. Dua bulatan seperti ini. Okey, dua bulatan yang sama saiz, di mana kiri tali di bahagian bawah dan kanan tali di sebelah atas. Kiranya seperti bersilang lah. Okey, kanan letakkan di bahagian bawah bulatan kiri. Kemudian buat seperti ini. Kita ambil kita punya kayu, kita masukkan. Kita ikat dan kemaskan. Tindih kasih. Tindih kasih ini digunakan untuk membuat tajul yang tidak boleh mencerut. Ia juga digunakan untuk kerja-kerja menyelamat, iaitu dengan cara mengikatkan tali pada pinggang. Tindih kasih. Cara nak buat tindih kasih, tadi sebelah kiri saya. Okey, tadi sebelah kiri saya, kita buat satu bulatan sebegini. Okey, tadi bulatan sebegini. Kemudian tadi sebelah kanan, masukkan ikut bawah. Kemudian kita ikut belakang tali yang belah kiri. Kemudian kita masuk di dalam bahagian bulatan seperti ini. Dah siap, kita tarik. Ini ialah tindih kasih. Okay, dia seperti tali gantung. Kita bayangkanlah seperti tali gantung. Sebab saya buat bulatan ni besar, seperti tali gantung. Untuk ikatan atau lilitan dua simpul ini, ia bertujuan digunakan untuk mengikat tali pada tiang, untuk mematikan ikatan ke pokok atau pancang, kerana cara begini mudah untuk dibuka semula serta tidak mudah tertanggal. Cara-caranya ialah buatkan lilitan 2 kali seperti ini. Okay. Kemudian di bahagian kanan, ikatkan bahagian depan dahulu. Kemudian jadikan seperti ini dan ikat untuk simpulan yang pertama. Kemudian di bahagian depan, ikatkan sekali lagi. Dan akhir sekali, fungsi bagi ikatan lilit pemati biasa adalah untuk mematikan hujung tali supaya hujung tali itu nampak kemas dan tidak terbuang. Mula-mula, anda perlu melakukan satu bulatan
satu bulatan seperti ini di hujung sini. Kemudian anda lilitkan ke hadapan kayu anda ataupun apa saja yang anda lilitkan seperti ini. Okey. Lilitkan sehingga ikatan ini tali ini selesai hingga ke penghujungnya. Pastikan anda tidak melilit pada awal terlalu ketat kerana dia akan beri kesan yang tidak kemas di akhir ikatan nanti. Okey, lilitkan sana jemu Okey, kita pun berada di penghujungnya. Kemudian tali yang hujung ini dimasukkan di bahagian bulatan di bawah. Kemudian setelah masuk, tarik dua penjuru tali ini ke bahagian dalam ikatan supaya dia masuk di bahagian dalam ikatan. Okey, tarik. Okey, seperti ini. Dan dia akan berada di bahagian tengah ini. Ya, okay. Alhamdulillah dah ketat. Jadi selesailah ikatan kita yang terakhir, iaitu ikatan pemati biasa atau dikenali sebagai common wiping. Kesimpulannya, saya berharap agar video ini memberi manfaat kepada anda semua yang ingin mempelajari apakah itu asas pengakap dan juga apa perkara yang pertama yang anda perlu tahu sebelum menjadi seorang pengakap. Sekian, saya mengundur diri, mahasiswa sinergi sekalian.